ingin memasang jubin berwarna putih dan hitam. Okey, harga bagi sekeping jubin putih X ringgit. Lepas tu yang hitam Y ringgit. Okey, kontraktor telah memberi 2 cadangan susunan. Okey, dia cadangkan 2 susunan yang macam ni, siap dengan kos. Okey, dengan menggunakan kaedah penghapusan atau penggantian, hitung nilai X dan nilai Y. So, bila guna kaedah penghapusan dan penggantian, make sure awak dapatkan 2 persamaan linear. Ini adalah soalan persamaan linear lah. Okey, so dekat sini hitam ada berapa? Hitam ada putih dulu. Putih ada, awak kira lah, ada 12. So harga tile warna putih adalah X ringgit. So 12 kalikan dengan X ringgit. Tambahkan dengan harga hitam. Hitam adalah Y ringgit. Berapa keping hitam? Ada 13. 13 kali Y. Samakan dengan jumlah harga dia adalah 101. Okey, so kat sini markah dia awak bina sahaja satu persamaan linear, awak dapat 1 markah kat sini. Okey, markah dia kat sini ada 5 markah. Okey, baru dapat yang pertama. So, ini untuk yang kos 101. Untuk yang RM91 ni pun ada lagi 1 markah. So, ni dapatlah 17X tambah 8 hitam, 8Y sama dengan 91. Dapat lagi 1 markah kat sini. Okey, dah 2 markah kat situ. Okey, kemudian tentukan nilai X dengan Y. Gunalah kaedah yang awak nak. Awak selesa guna kaedah apa? Okey, macam Eugene dia guna kaedah penggantian. Okey, cikgu tunjuk mana markah kalau awak gunakan kaedah penggantian. Okey, guna kaedah penggantian, awak ungkapkan mana-mana sebutan, mana-mana pemboleh ubah. Okey, macam ni Eugene kan? Dia dapatkan sebutan X. Okey, X. So, dapat 1 markah kat sini. Walaupun persamaan awak salah. Kat sini awak dah dapat 1 markah. Kalau soalan atas ni salah, awak cuba juga untuk dapatkan ni, at least kat sini awak dah dapat 1 markah. Awak bina je lah apa-apa walaupun awak tak pandai kat atas ni. Okey, dah dapat 1 markah. Okey, kemudian Eugene buat apa ni? 13Y. Okey, ini step dia, terus dia lompat ke sini. Dia masukkan 3 ke dalam 2. Okey, masukkan. Masukkan ni tak ada markah Tak ada markah sampailah cikgu nampak awak dapatkan 1 pemboleh ubah Y. Yang ini. Kat sini cikgu akan bagi 1 markah. Okey, tadi awak dapatkan X berapa? Lepas tu awak dapatkan Y berapa? Kat sini ada 1 markah. Kemudian awak dapatkan nilai Y iaitu RM5, yang ini 1 markah. Okey, dan seterusnya bila dah dapat Y, dapatlah nilai X, gantikan balik dalam persamaan awak tadi, dapatlah RM3. Okey, so semua sekali berapa markah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa ni markah dia? Soalan berapa markah? Soalan 5 markah. Soalan 5 markah jadinya, kejap soalan nak apa? Tentukan nilai X dan Y. Okey. So markahnya ada 5 markah kan? Okey, tadi ni cikgu kata awak bina mana-mana salah satu persamaan ni dapat 2 markah kan? So bila 5 markah, awak bina salah satu dah dapat 1 markah. Kita akan tik salah satu lah. So ni semua sekali 5 markah. Ini soalan wajib. Soalan persamaan linear ni tak ada dekat kertas. Dia bukan pilihan lah. Awak wajib jawab. Awak wajib mahir kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian. Okay? Siapa yang guna kaedah penghapusan tu, gunalah kaedah penghapusan. Okay, seterusnya. Soalan 4. Okay, yang ini pun soalan wajib.
iaitu isi padu pepejal. Jangan risau, soalan ni formulanya ada di depan. Kecuali formula cuboid dengan formula cube. Yang itu tak adalah. Lagi satu formula segitiga. Yang simple tak ada. Okey, soalan 4. Isi padu sebuah piala. Okey, ni ada piala Piala ni isi padu dia adalah 404. Okey, diberi isi padu bulan sabit ialah 60. Okey, total 404. Lepas tu bulan sabit ni 60. Okey, Cikgu Azman ingin menukar tiang piala itu kepada bentuk silinder. Okey, yang asal bentuk apa ni? Yang asal adalah bentuk cuboid. Dia nak tukar kepada bentuk silinder. Dengan mengekalkan isi padu asal, berapakah tinggi tiang tersebut sekiranya jejarinya ialah 2 cm. Faham tak soalan ni? Dia nak kekalkan yang ini tapi yang tengah ni dia nak tukar kepada silinder. Silinder ni bentuk jejari dia adalah 2. So awak kena faham konsep isi padu, walau macam mana pun bentuk dia, awak tukarlah kepada bentuk lain, dia punya jumlah isi padu masih sama. Okey, macam ni bulan sabit. Kalaulah awak isi air kan, isi padu dia 60, awak tuang ke dalam bekas, air dia tu isi padu dia masih 60. So sama jugalah dengan yang bawah ni. Cikgu nak tukar tiang dia ni kepada bentuk silinder, isi padu dia masih sama. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? So kita dapatkan dulu isi padu bawah ni. Isi padu cuboid 8 darab 8 darab 4. Okay, so cikgu nampak ni Eugene ada buat, dapat 1 markah. Okay, Eugene dapat 1 markah kat situ. Okay, kemudian kita tak nak ni. Kita nak tahu isi padu cuboid ni kan, cuboid yang berdiri ni, tiang dia ni. So kita tolakkan dengan bulan sabit, tolakkan dengan yang ini. Okay, so dekat sini, nampak ni. Eugene ada buat kesilapan dekat sini. Dia darabkan dengan 2. Ini salah lah. Awak kena dapatkan dulu isi padu tiang. So 404 tolak 60 tolak 8 darab 8 darab 4. So yang ini tak ada. So bila macam ni, Eugene hanya dapat 1 markah. Yang lain kita dah tak tengok. 1 markah saja. Okay, so jalan kerja dia macam mana? Jalan kerja dia macam tadi tu lah. 404 tolak 60 tolakkan dengan 8 darab 8 darab 4. Okay, dapat berapa tu? Cuba siapa nak bagi tahu dapat berapa? Eng Yuen Lung terus bagi cikgu jawapan tiang. Cikgu nak tahu isi padu tiang. Isi padu tiang berapa? Yulun. Jawapan awak tu betul tapi isi padu tiang tu berapa? Okey, isi padu tiang 80. Okey, betul 88. So awak dapat sini sama dengan 88. Okey, tak dapat markah lagi tu. Okey, yang ini tadi semua ni awak buat dapat 1 markah. Lepas tu awak cari isi padu cuboid tadi yang dalam kurungan ni 1 markah. Okey, baru 2 markah kan? Okey, cikgu padam yang Eugene punya ni, yang Eugene punya salah. Okey, seterusnya kita samakan dengan isi padu ni apa? Ini adalah isi padu tiang kan? Sorry, kejap. 88 ni adalah isi padu tiang. Tiang tu tadi kita nak tukar kepada bentuk silinder. So 88 samakan dengan formula isi padu silinder. Isi padu silinder sama dengan 88. Apa formula isi padu silinder? Pi J kuasa 2 T sama dengan 88. Okey, gantikanlah. Okey, macam ni Eugene ni dah betul dah formula dia. Cuma silap dia dekat sini. Ni ganti dengan 88.
Okay, selesaikanlah. Gantikan measure pi ganti 22/7, jejari 2 kuasa 2, T tak tahu biarkan sahaja, yang ini 88. Okay, selesaikan sendiri ni cikgu terus bagi jawapan. Jawapan ni adalah T sama dengan 7 cm. Okay, markah kat mana? Markah soalan ni 4 markah. So, ini awak samakan persamaan silinder 1 markah dan jawapan 1 markah. Cikgu, 60 ialah isi padu 1 bulan sabit atau 2? 1. Ada 1 je tu Eugene. Tengok gambar dia. Tengok balik gambar dia. Awak nampak macam 2 kan? Ini sebenarnya 1. Dia ini 3D punya lukisan. Dia macam ni, belakang ni, tapi dia sambung. Macam 3D lah, dia sebenarnya 1. Okay, jelas Sebenarnya 1 je ni. Awak silap kat situ. Okay, seterusnya soalan 5. Yang ini pun soalan wajib, garis lurus. Wajib ada dekat SPM. SPM lepas ada, SPM KSSM pun ada. Okay, so yang ini pastikan awak ingat formula Y sama dengan MX tambah C. Okay, lepas tu formula kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, selesaikan soalan apa ni? Okay, sama-sama. Okay, dia kata PQ selari dengan garis lurus SR. So, bila selari, automatik buat simbol selari. Okay, kemudian dia nak SR kan? Okay, dia nak persamaan kat sini. Tetapi kita tak tahu M, kita tak tahu C. Nak minta tolong siapa? Minta tolong garis PQ. Sebab apa minta tolong garis PQ? Sebab PQ ada 2 titik. So daripada 2 titik ni kita boleh cari M. So gunakanlah ini. Ni Eugene dah cari dah. M sama dengan Y2 tolak Y1. Ni Y, salah. Ini X2, Y2. Yang ini X1, Y1. Masukkanlah dalam formula, dapatlah 1/3. Okay, cari kecerunan dapat 1 markah. Ni dapat 1 markah. Okay, tapi kalau boleh cikgu nak awak biasakan. Awak jangan tulis M sahaja. Kadang-kadang penandaan tu strict untuk 1 tahun tu. Awak kena tulis M apa? Awak kena bagi tahu M apa ni? PSR sama dengan M PQ sama dengan 1/3. Tulis macam tu. Biasakan dengan penulisan macam ni. MSR sama dengan PQ iaitu berapa? Iaitu 1/3. Okay, dapatlah 1 markah kat sini. So kat sini Eugene dapat 1 markah lah. Okay, kemudian Eugene cari apa ni? Soalan nak garis lurus RS kan? Sekejap PS. Oh, dia nak cari PS. Okay, faham. Sekejap kelas. Okay, semula. Okay, soalan nak cari persamaan PS. Awak tengok PS ni tak ada kecerunan. Tak ada kecerunan. Dia lalu pada nilai X berapa ni? Siapa boleh jawab? X berapa tu sebenarnya? Ni kan ada koordinat ni. -24, X sama dengan -2. Betul. So ni X sama dengan -2. Kat sini adalah -2.
So persamaan bagi garis lurus PS, automatik X sama negatif 2. Itu sahaja. Okey, betul Miti dengan Yuen Luen. Itu sahaja jawapan dia. So dapatlah satu markah kat sini. Ni satu markah. Okey, yang Eugene buat tadi adalah jawapan untuk soalan B. Okey, soalan B. So ni tak ada, ni salah Eugene ni tak ada. Okey, macam ni Eugene, dia jawab soalan B kan? Dia ada tak kira ni? Ada tak dia kira M dekat sini? Dekat ruang jawapan B? Tak ada kan? Tapi dia masukkan dalam persamaan. So bila dia masukkan dalam persamaan, so cikgu fahamlah. Dia tulis M ni adalah 1/3. So dekat sini automatik Eugene dapat satu markah kat sini. And then dia masukkan dalam persamaan, automatik dia dapat 3 markah. Walaupun jalan kerja tadi dia tulis dekat atas. Okay, so hati-hatilah. Tengok balik soalan. Pastikan soalan A jawab di ruang jawapan A. Soalan B jawab di ruang jawapan B. Itu adalah langkah selamat. Ataupun nak lagi selamat, awak padam A dengan B ni. Biar pemeriksa tu cari sendiri. Itu kalau dalam SPM lah. Tak apa, biar je pemeriksa tu cari sendiri jawapan awak. Okay, jelas Yang ini dapat jawapan. Ni Eugene dapat. Y sama dengan 1/3 X tolak 2. Persamaan ni adalah markah yang ketiga. So total semua sekali 4 markah. Okay, seterusnya soalan 6. Yang ni senang je lah. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Semua segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Tak boleh lah. So ini adalah palsu. Dapat 1 markah. Ingat untuk soalan ni yang cikgu tekankan adalah ejaan. Ejaan jangan salah. Tulisan tu kena cantikkan. Buruk macam mana pun tapi untuk soalan ni kena cantikkan. Janganlah N tu cikgu nampak macam R. Kalau cikgu tak apalah. Nanti pemeriksa tu, awak ingat pemeriksa tu muda ke? Pemeriksa tu umur semua dah 30 muda. Semua dah umur dekat 50. Dia tengok N pun dah macam R dah macam N. So dekat situ dah boleh jadi ni lah kurang markah kat situ. Okay, so dekat sini palsu. Okay, kita tengok ejaan betul 1 markah. Okay, soalan B, nyatakan kontrapositif. Apa dia kontrapositif? Kontrapositif, kita ada apa? Pernyataan kan? Jika P maka Q. Okay, kemudian kita ada jika Q maka P. Okay, seterusnya ini hafal Jika bukan P maka bukan Q. Dan yang keempat, jika bukan Q maka bukan P. So ini jawapan dia betul ke tidak ni? Jika 1 dan N bukan integer, maka jawapan Eugene betul lah ni. So ini adalah kontrapositif. Ayat pertama yang cikgu tulis ni pernyataan. Yang kedua akas. Akas yang kedua. Yang ketiga songsangan. Ni songsangan. Dan yang keempat kontrapositif. Betul tak? Ke cikgu tersalah, terbalik? Songsangan dengan kontrapositif. Nanti awak tengok balik Ini adalah bab 5 tak silap cikgu. Tingkatan 4. So ini cikgu tengok ejaan betul. Dia punya simbol betul ada sama dengan. Kalau ada huruf S pun awak kena ikut S.
Kalau huruf tu huruf besar, macam ni A besar kan, capital A. Awak jangan buat tiba-tiba awak suka hati tukar kepada A. A kecil, tak boleh, salah. So macam ni Eugene dapat 1 markah. Okay, C. Buat satu kesimpulan umum secara induksi. Yang ini senang je lah. Jawapan tak payah tengok. Terus buat formula dia. Formula dia adalah 1/2. Okay, tengok. Macam Eugene ni. Atas ni dah betul dah. Mana hilang kurungan tu? Kena ikut sama betul-betul Eugene. Kalau ada kurungan, kena ikut kurungan. Jangan awak pandai-pandai hilangkan kurungan tu. Buat kurungan terus. 1/2 kurungan N kuasa 2 tolak 1/1/N. Yang ini 1 markah. Okay, ni 1 markah. Lagi 1 markah kat mana? Eugene lupa nak tulis. Siapa boleh bagi tahu? Apa yang Eugene tertinggal? Miti jawab 1, 2, 3, 4. Salah. Apa yang Miti tertinggal? Lee Hong Ji jawab 1, 2, 3, 4. Dot. Kena ada dot tu. Jangan tinggal. Tak ada dot, tak ada 1 markah tu. Walaupun awak rasa benda tu simple kan, benda mudah. Itu tak boleh. Itu dia memberi interpretasi yang lain. So kena ada N sama dengan 1, 2, 3, 4. Dot. Kalau soalan tu bermula dengan kosong, maka N tu start dengan kosong. 0, 1, 2, 3, dot. So dekat sini Eugene hilang 1 markah. Okey, untuk soalan ni cikgu nak tekankan lagi 1 soalan. Implikasi. Ni buat ulang kaji. Implikasi ada 2. Jika P maka Q. Lagi 1 jika Q maka P. Bila soalan tanya implikasi ni asal ayat dia cikgu padam yang atas ni. Contohlah ayam sedap jika dan hanya jika ayam goreng. Ni ayat dia. So depan ni adalah P, belakang adalah ayam goreng ni adalah Q. Okay, asal ayat dia macam ni. Ayam sedap jika dan hanya jika ayam goreng. Okay, daripada pernyataan tu, sila tuliskan 2 implikasi. Itu je soalan dia. Dia tak ada nak pusing soalan lain. Dia mesti akan tanya tuliskan 2 implikasi. So automatik awak terus tulis jika P maka Q. P tu gantilah janganlah ikut cikgu ni. P jika ayam sedap maka ayam goreng. Ayat yang kedua, jika ayam goreng maka ayam sedap. Dapatlah 2 markah kat sini. Okay, jelas Cikgu. Ya. Untuk soalan 6B. Yang untuk Q kan ada kecil sama dengan. Dan kalau tukar ke bukan, tukar arah saja ke dan sama dengan masih ada ke tak? Sekejap cikgu tengok balik soalan dia. Jika kalau macam ni, dia tak sesuai untuk awak tukar dia punya simbol. Sebab ayat dia ni ini macam pernyataan saja. 1 kurang A ni dan N, dia ni adalah 1 ayat. Benda ini ialah integer. So dia punya bukan, ini Q kan. Dia punya bukan tu akan jadi bukan integer lah.
awak menidakkan ayat tu? Faham tak? Sebab dia sebut dua benda ini. Ini dan n ialah integer. Dia sebut itu adalah integer. So lawan dia itu bukan integer. Okey, itu dia punya penafian dia lah. Jelas So kalau soalan cuma ada simbol je, then kalau nak bukankan, kalau yang dah ada simbol sama dengan di bawah tu, kalau dibukan masih ada simbol sama dengan tak? Tak ada, dia jadi lebih besar saja. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okey, sambung. Seterusnya, okey, tentukan sama ada titik memuaskan. Yang ini cikgu dah bincangkan hari tu. Dekat soalan vitamin tu. Modul vitamin tu pastikan buat siapa tak buat menyesal. Pastikan buat soalan tu. Macam mana nak semak, tengok kiri dan kanan. Kiri apa dia? Macam ini, kiri adalah Y, kanan adalah 3X tambah 5. Masukkanlah titik yang awak nak cari tu. Negatif 2 masukkan dalam X, 4 masukkan dalam Y. 4 turunlah, bawa turun 4. Yang ini selesaikan, awak dapat negatif 1. 4, belah kiri 4, belah kanan negatif 1. So hubungan dia adalah lebih besar. So maksudnya titik ini memuaskan ketaksamaan ini. Y lebih besar 3X tambah 5. Macam tu je lah. Okey, soalan B. Nyatakan dua ketaksamaan selain daripada yang mentakrifkan ruang rantau yang berlorik. Cikgu tengok soalan cikgu lah. Okey, kalau yang ini dia dah bagi rantau yang berlorik, awak kena tentukan ketaksamaan dia. So yang pertama dia dah bagi dah jawapan. X tambah Y lebih besar dan sama dengan. Lebih besar dan sama dengan. Dia dah bagi jawapan dah sebenarnya. Lebih besar ni maksudnya garis penuh. So bila untuk jawapan yang ini, tak ada sama dengan lah. Okay, ni kawasan berlorik dia adalah di sebelah atas. So bila sebelah atas lebih besar. Ada sama dengan ke tidak? Tak ada sebab garis putus-putus. So dekat sini jawapan ni adalah Y lebih besar X. Okay, lagi satu persamaan mana? Yang ini. Ni garisan yang ini. Apa ni jawapan dia? Siapa boleh bagi tahu? Y kurang dan sama dengan 5. Okey, betul lah. Kurang Sebab apa kurang? Sebab yang berlorik adalah di bawah garisan ini. So bila di bawah lebih kecil, kemudian nak ada sama dengan ke tak? Adalah. Sebab apa ada? Sebab ini adalah garisan padu, solid line. So mesti ada sama dengan. Jawapan yang ketiga, Y kurang dan sama dengan 5. Okey, dapatlah 4 markah. Okey, soalan 8 cikgu tak bincang lah. Soalan ni tak keluar. Tapi nanti kita buat sama-sama lah ulang kaji yang ni. Soalan SPM ada keluar. 8 tak payah. Okey, soalan 9. Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Bob membeli 2 keping kali ganda bilangan coklat. Okey, Bob beli 2 kali bilangan Amin. 2 kali Amin. So maksudnya Amin tu Amin lah. Untuk Bob 2 kali Amin. Amin adalah Amin. Okay. So sekarang ni dia kata selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing. Okay, hasil darab bilangan coklat yang tinggal ialah 14 keping. Okay, so maksudnya Bob ni dah makan 3 keping. Amin dah makan 3 keping. So tinggal apa? Tinggal 2A tolak 3.
tolakkan 3 keping. Amin pun samalah, A tolak 3. Kemudian ayat dia apa? Hasil darab adalah 14 keping sama dengan 14. Kurungan. Inilah dia punya persamaan. So daripada sini kita akan dapat persamaan kuadratik. Kita tengok jawapan Eugene. Dapat persamaan kuadratik. Macam Eugene ni complicated sikit lah. Tapi last kali dia dapat juga. Last kali dia dapat juga dalam sebutan A. Cikgu tunjuklah jalan kerja cikgu. Yang ini nanti last kali bila awak kira 2A kuasa 2, 6A tolak 3A tambah 9, 14. So 2A tolak 9A tolak berapa 5 tolak 5 sama dengan kosong. Okey, yang ini baru dapat berapa ni jawab markah? Markah baru dapat 1. Atas ni kita tak tengok. Yang penting adalah awak dapatkan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Yang ini baru dapat 1 markah. Kat sini markah dia. Okey, kemudian nak buat apa? Masukkan dalam kalkulator. Ingat cikgu banyak kali ingatkan sebelum masuk kalkulator pastikan nilai A positif, bukan pecahan dan paling mudah. Okey, tengok nilai A. A ni kat sini. 2 kan? Dia bukan pecahan. Dia adalah nombor bulat, bukan nombor negatif. Kemudian dah mudah belum? 2, 9, 5. Dah paling mudah lah. Okey, terus masukkan dalam kalkulator, dapatlah nilai A. Berapa nilai A kelas? Berapa dapat nilai A? 5 lagi 1? Negatif 1/2. Okey, lepas tu jangan lupa pastikan buat jalan kerja kurungan sama dengan kosong. Kalau tak, awak hanya dapat 1 markah sahaja. Okey, lepas tu masukkan dapatlah A tolak 5. Yang ini dapatlah 2A tambah 1. Jangan tanya cikgu lah kenapa dapat tambah 1. Buat ulang kaji sendiri. Okey, tambah 1. So barulah cikgu akan tanda kat sini. Ini akan dapat 1 markah. Okay, kemudian jawapan. Soalan nak apa? Soalan nak calculate the number of chocolates bought by Amin. Chocolate. So bilangan coklat adakah boleh negatif? Tak boleh. So bila tak boleh, awak bagi tahu cikgu jawapan. Kesimpulannya coklat adalah RM5. Barulah kat sini dapat dapat 1 markah. Biasanya kat sini 2. Tapi skema cikgu ni awak buat ni dapat 1 markah. Awak buat baris ni dapat 1 markah dan awak tentukan coklat adalah 1 markah. So semua sekali 4 markah. Okay. Jelas Okay, soalan 10. Senaraikan ruang sampel. Yang ini ni cikgu tak nak bincang lah. Cikgu dah bincang untuk modul vitamin tu kan. Tapi awak buat ulang kaji soalan ni. Walaupun cikgu tak bincang, mesti buat ulang kaji soalan ni. Okay, soalan B. Soalan B ni senang je. Penyata kewangan. Okay, penyata kewangan mesti ada aliran masuk dan aliran keluar. So untuk aliran masuk, pendapatan dia 41%. Pasif, okay. Yang penting kat sini, jumlah pendapatan. Biasanya dia akan minta awak jumlah sini. Tapi ni dia dah buatkan 4,500. Okay, kemudian mesti tolak simpanan, dia tak ada simpan. Tolak dana kecemasan 200. Dapatkan kat sini. Berapa ni T? T berapa? U berapa? V berapa? Bagi tahu cikgu.
Berapa? Okey, betul. Eng Yuan Long jawab T 4,300, tolak kan 45, tolak kosong, tolak 200, dapat 4,300. Okey, kemudian awak mesti kira nanti perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Sekejap Okey, jumlah perbelanjaan tidak tetap yang inilah, ni tajuk dia Dia macam confused sikit. Okey, perbelanjaan tidak tetap yang inilah 1,000 tambah 550 tambah 600 dapat jawapan 2150. Okey, 2150. Dapat satu markah kat sini. Kemudian pendapatan lebihan ni, jangan anggap lebihan ni positif. Dia boleh jadi negatif. So jawapan dia adalah negatif 100. Macam mana nak dapatkan pendapatan lebihan? Awak punya pendapatan 4,300, tolakkan perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Tu formula dia. Pendapatan tolak baki pendapatan tolak perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Dapatlah negatif 100. So kat sini dapat 3 markah. Okay, 1, 2, 3. 3 markah. Okay, tengok jawapan Eugene. Mana jawapan? Okay, betul lah ni. Eugene dapat 4,300, 1 markah. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Okay, soalan B. Hitung aliran tunai Cik Sarah, tentukan sama ada Cik Sarah menguruskan kewangannya dengan cekap atau tidak cekap. Berikan justifikasi anda. Okay, apa dia aliran tunai? Aliran tunai adalah duit yang awak ada setelah awak belanja semua barang tu. Bakinya tadi apa? Negatif 100. Negatif 100 itulah aliran tunai awak. Duit itulah yang akan awak guna untuk benda-benda lain. Okay, so dapat negatif 100, dapat 1 markah. So kat sini Eugene dapat 1 markah. Okay, cekap ke tidak cekap? Kalau dah negatif tu tidak cekap lah, dapat 1 markah. Kenapa tidak cekap? Mesti bagi tahu justifikasi anda, alasan anda. Alasannya adalah, ayat dia adalah perbelanjaan. Berhutang? Bukan berhutang, tak boleh cakap macam tu Eugene. Dia nak hutang dengan siapa? Dengan diri dia? Taklah. Okay. Kalau dia tanya justifikasi anda, macam mana boleh jadi negatif? Sebab dia punya perbelanjaan melebihi pendapatan. Buat ayat tu. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Okey, dapat kat sini 1 markah. Tapi kalaulah jawapan awak tu positif kan, aliran tunai positif. Okey, kemudian cekap. Dia punya ayat tu kerana apa? Kerana pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, awak tukarlah perbelanjaan melebihi pendapatan melebihi perbelanjaan. Okey, soalan C. Cik Sarah nak beli sebidang tanah harga RM36,000 dalam tempoh 3 tahun. Hitung simpanan bulanan. Ni senang je lah. Bahagikanlah dengan 3 tahun kalikan dengan 12 bulan. Dapatlah RM1,000. So dia kena menyimpan sebanyak RM1,000. Awak jangan tulis RM1,000 terus tunjukkan jalan kerja macam Eugene ni. Kadang-kadang kat sini ada markah, tapi untuk ni markah dia kat 1 markah je lah.
Nanti dalam periksa tunjuk je semua jalan kerja yang awak kira. Jangan awak nak kira guna kalkulator terus tulis jawapan. Tak payah. Tunjuk je semua. Mungkin kat situ ada markah juga. Okey, kemudian dia tanya apa ni? Cadangkan penambahbaikan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. Apa yang perlu dia buat terhadap pelan kewangan dia? Ni penyata kewangan dia, pelan kewangan dia kan? Apa yang dia boleh ubah lagi? Okey, Eugene. Cik Sarah dia jawab, Cik Sarah harus mengurangkan perbelanjaan tidak tetap bulanan. Tidak tetap, cikgu tahu tidak tetap, tapi kena bagi tahu detail. Apa dia tidak tetap tu? Seperti apa? Seperti apa yang dia boleh kurangkan? Okay, tengok balik dekat penyata dia. Yang tidak tetap tadi adalah bil utility, simpanan melancong. So ayat dia adalah ayat ni dah betul dah. Perbelanjaan tidak tetap seperti, bagi tahu seperti apa. Bagi tahu detail lagi. Seperti kurangkan simpanan. Kurangkan simpanan melancong. Melancong. Ataupun kurangkan bil utility. Okay, bolehlah tu. Lagi satu, markah dia 2 markah tu. Lagi satu, apa yang dia boleh buat lagi? Okay, betul ni. Hendaklah meningkatkan pendapatannya. Macam mana nak tingkatkan pendapatan? Bagi contoh. Dia boleh cari kerja sampingan. Tulislah. Dengan mencari kerja sampingan. Okey, dah habis soalan 12. Ni pun soalan wajib. Wajib ada. Okey, berdasarkan graf laju masa di atas, nyatakan laju seragam. Laju seragam ini adalah graf laju terhadap masa. Laju seragam yang inilah. Lajunya adalah 12 ms negatif 1. Dapat 1 markah. Okey, soalan yang kedua, tempoh masa Zara itu bergerak dengan laju seragam. Yang ini dapat 10 saat. Yang ni cikgu pesan kalau boleh tunjukkan jalan kerja. 25 tolak 15. Sama dengan 10. Okey, ni dapat 1 markah lah. Tunjuk je jalan kerja. Biar lebih jangan kurang. Okey, B. Hitung nyah pecutan dalam 12 saat yang terakhir. 12 saat yang terakhir kat mana? 37 tolak 25, 12. So ini adalah 12 saat terakhir. Carilah nyah pecutan dia. Macam mana nak cari nyah pecutan? Ingat balik formula. Nak cari kalau graf jarak masa kecerunan, awak akan dapat laju. Itu saja. Kalau graf laju terhadap masa, awak cari kecerunan, akan dapat pecutan. Kalau cari luas, dapat apa kalau cari luas? Dapat apa? Kalau cari luas untuk graf laju masa, dapat jarak. Ni je lah yang awak kena tahu untuk topik ini. Ingat je 2 jenis graf ini dan tahulah kalau dia nak cari luas, nak cari jarak kena cari apa? Cari luas ataupun pecutan. Okay, so macam tadi ni dia nak cari nyah pecutan. Nyah pecutan, tulis negatif 1 lah sini. Tulis negatif 1 je Eugene. Ni kat sini terus dapat 1 markah. Ni 1, 2 markah kat sini. Nah, pecutan adalah negatif 1, ms negatif 2. Masukkan ni V tolak U. Ni fizik. Kalau kelas 4PA dia tak belajar fizik. So awak kena guna kecerunan lah. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1.
Masukkanlah ni point dia, buatlah point dulu. Siapa yang pening-pening tu 25, 12. Yang ini 0, 3, 7. Tolakkanlah Y2, Y1, X2, X1. So nanti awak akan dapat macam ni. Okay, soalan C, hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui oleh Zara itu dalam 15 saat yang pertama. Okay, tengok graf mana 15 saat pertama. 15 saat pertama dekat sini. Okay, soalan nak apa? Soalan nak jarak. Tadi baru kita bincang. Kalau jarak, cari luas. Luas 15 saat pertama. So stop sampai sini. Apa bentuk yang ada? Bentuk yang ada ini. Dua bentuk ni, segitiga dengan trapezium. Ingat tak formula trapezium? Kenalah tengok formula dekat cover page nanti. Jangan risau, trapezium ada dekat depan. Okay? Selesaikan. Yang ini adalah formula segitiga. Yang ini adalah trapezium. Lepas tu Eugene terus gantikan dengan 165. Kat sini dapat 2 markah. Markah kat mana? Markah adalah salah satu yang cikgu bulatkan ni. Ni dapat 1. Sama ada luas segitiga ataupun luas trapezium. Dapat 1 markah. Kemudian awak samakan dengan 165. Ni ayat ni dapat 1 markah. Lepas tu selesaikan guna kaedah persamaan linear, dapatlah T10, 1 markah. Semua sekali 3 markah. Okay, dah. Okay, seterusnya apa lagi? Huraikan pergerakan Zara itu dalam tempoh 22 saat yang terakhir. 22 saat yang terakhir mana? 37 sampai 15. Huraikanlah Zara itu mula-mula bergerak dengan laju seragam kan? Sini, bergerak dengan laju seragam dengan kelajuan 12 meter per saat. Selama berapa saat? Selama 10 saat. Okey, mula seragam selama 10 saat. Seragam berapa? 12. Lepas seragam dia buat apa? Dia berlaku nyah pecutan yang kita dah kira tadi. Nyah pecutan dia tu adalah -1. Selama apa? Selama 12 saat. Macam tu je lah awak huraikan. Ni Zara itu bergerak dengan laju seragam selama 10 saat. Okay, betul? Ayat ni dapat 1 markah. Dan nyah pecutan dalam tempoh 12 saat yang terakhir. Betul? 1 markah. Okay, so dapat 2 markah kat sini. Banyak lagi tak? Okay, soalan 13. Soalan 13 hari tu kat kelas cikgu dah bincang. Yang ini buat ulang kaji balik. Pastikan awak mahir macam mana nak cari min, macam mana nak cari sisihan piawai. Kemudian buat jangan tak buat. Kalau cikgu kata buat tu buat. Cari min, dapat 1 markah kat sini. Okay, yang ini. Kejap soalan. Eugene jawab soalan B terus ni yang ini. Okay, soalan A, tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Dia jawab kat sini. Sisihan piawai. Dapat 1 markah. Kenapa sisihan piawai sesuai digunakan untuk membandingkan 2 set data? Kita akan temuinya untuk soalan seterusnya. Iaitu B. Hitung nilai min, variance dan sisihan piawai bagi kedua-dua peserta. Min tadi Eugene dah kira ke atas. Next time jangan tersalah macam ni. Buat dekat ruang jawapan B. Kita tak ada nak tengok. Walaupun cikgu tahu awak jawab betul. Tapi kalau ruang jawapan tu salah tulis, kita tak akan tengok. Kita akan tulis kat sini bulat besar-besar, dilihat sahaja. Tak ada.
Okay, so kat sini kira min, pastikan kira dalam 3 titik perpuluhan. So kat sini dapat 8.975, Eugene dapat 1 markah. Okay, kemudian kira sisihan piawai. Tengok balik formula kat depan Formula kat depan adalah kalau kira min, jumlah data bahagi n. Nak cari sisihan piawai, punca, jumlah data kuasa 2 bahagi n, tolak min kuasa 2. Ingat formula ni. Tak ingat, tengok cover page. Tapi kalau tak ingat, tengok cover page, tak tahu nak buat pun, tak guna juga kan. Sebab itulah kena praktis. Awak tahu ini sebenarnya simbol apa, ini simbol apa sebenarnya. Okey, masukkan nilai dapatlah 0.833. Okey, betul, dapat 1 markah. Okey, Eugene dapat 2 markah kat sini. Dia kira variance terus dengan sisihan piawai. Kejap Soalan nak apa? Soalan nak hitung variance, mean, variance dan sisihan piawai. Awak kena tunjukkanlah Eugene. Tunjukkan pengiraan variance, barulah awak kira sisihan piawai tu. Kena kira asing-asing. Jangan terus letak punca kat sini. So kat sini awak dah tulis kat bawah kan. Kat sini 0.69, so kat sinilah jawapan markah awak, 1 markah kat sini. Okay, sisihan piawai kira grup A dengan grup B dah kira kan. Okay, tentukan siapakah pemenang dia. Nak tentukan pemenang, mana satu yang konsisten. Nak tahu konsisten, ingat sisihan piawai paling kecil. Sisihan piawai yang rendah, itulah yang paling konsisten. So untuk A dengan B, yang paling konsisten adalah B, iaitu 0.71. So ayat kat sini Eugene peserta A ialah pemenang kerana minnya lebih tinggi. Salah ni Eugene. Dia nak paling konsisten. So awak kenalah jawab. Jawapan dia adalah B. Nilai. Dia soalan nak apa kejap Tentukan siapa pemenang dan siapa yang paling konsisten. Okey, ada 2 soalan kat sini. Tentukan siapa pemenang. Okey, kalau pemenang maksudnya min yang terbaik lah. Min yang terbaik adalah peserta A, min 8.975. Maksudnya purata dia tu dapat markah, dia adalah purata yang paling tinggi. So peserta A ialah pemenang kerana minnya lebih baik. Okey, betul, dapat 1 markah. Peserta B lebih konsisten kerana sisihan piawainya yang lebih rendah. Okey, betul, dapat 1 markah kat sini. Okey, dah. 14. Ni lukis hari tu cikgu dah tunjukkan kan kat dalam kelas. Yang ini 9 markah. So fokus kepada soalan plan dan dongakan yang cikgu bagi dekat modul vitamin A tu. Buat yang itu. So untuk yang ini Eugene, tengok dia punya dia punya lukisan. Yang ini tak sama warna kan, yang ini pekat, yang ini tak pekat. Lepas tu awak tengok garisan Eugene macam sengit sikit kan. Ni kalau cikgu ukur guna pembaris ni mesti kurang 0.1. So make sure ukur betul-betul. So kalau dapat lukisan macam ni dapat 4 markah. Okay, soalan B. Pandangan daripada Y. Okay, awak tengok soalan B. Okay, kalau tengok soalan kan, ni tips dia lah, tips cikgu nak bagi. Kalau tengok soalan A, 4 markah. So bila 4 markah, awak punya lukisan tu make sure lukisan awak tu semuanya solid line. Tak ada garis putus-putus. Tapi kalau markah dia 5 markah, mesti ada garis putus-putus. Macam dekat Y ni, awak nampak depan ni kan? Depan ni nampak.
Lepas tu dekat belakang ni ada segi 4 ni. Tetapi terlindung. So mesti ada garis putus-putus. Macam mana bentuk dia? Okay, macam ni lah Eugene dah tunjuk. Yang ini perlu ke tidak? Ini G/H UV ni tak payah. Ini membazir masa awak je. Tak ada markah kat sini. Yang ini tak payahlah, tak payah buat. Kalau ukuran ni pun tak payah buat pun tak apa. Kita nak lukis je. Soalan minta lukis sahaja. Apa dia punya ayat? Lukis dengan skala penuh. Itu je soalannya. Tak payah label. Ni nanti akan ambil masa awak. So kat sini Eugene dapat 5 markah lah. So total semua sekali 9 markah. Okay, soalan 15. Hari tu kat soalan vitamin A tu tak ada soalan ni kan? Yang ni buat ulang kaji. Soalan 15. Jawab betul-betul soalan ni. Penjelmaan, translasi tambahkan Kejap aku tunjuklah kat sini. Okay, tentukan image bagi titik 2, 4 apabila melakukan translasi 2, negatif 4. 2 maksudnya gerak ke mana? Gerak ke kanan 2 kali. 1, 2. Lepas tu negatif 3, 1, 2, 3. Baca koordinat kena betul. Ada yang lagi salah. Dia baca Y dulu baru X. Tak boleh Mesti X baru Y. So kat sini koordinat dia adalah 4, 1. Okay, jawapan kat sini 4, 1. Okay, sini 4, 1. Okay, P. 2, 4 melakukan P. P ni adalah reflection straight line Y equal to 1. Mana straight line Y equal to 1? Kat sini. Ni soalan ni dia dah tolong dah garis untuk awak. Tapi kalau lah dia tak tolong, awak kena tahulah Y sama dengan 1 tu dekat mana. X sama dengan 4 dekat mana. Y tu maksudnya dia melalui paksi Y 1. Garis panjang-panjang. So dia pantul dekat sini. Pantul 3 kali, pantul balik 3 kali. 1, 2, 3. So dekat sini image dia. 2, negatif 2. 2, negatif 2. Okay, R. Dia melakukan putaran 90 darjah arah jam pada pusat 22. Kat mana pusat 22? 22 dekat sini. Senang je soalan ni. Ini adalah awak punya objek. Image awak adalah putar 90 darjah ikut arah jam. So jatuh kat sini lah. Okay, jawapan dia adalah 4, 4, 2. 3 markah kat sini. Okay, seterusnya soalan B. Yang tadi melibatkan titik. Senang je. Sekarang melibatkan objek. Dan dia minta awak huraikan. So bila huraikan, pastikan ayat awak tu ditulis dengan, untuk soalan ni pun ejaan kena betul. Okay, kita ada 4 formation. Yang pertama translasi. Yang kedua pantulan, putaran dan pembesaran. Pembesaran cikgu tak pasti awak dah belajar belum. Tapi kalau tak belajar lagi form 5 nanti awak dah belajar lah pembesaran. So 3 ni kita tengok apa dia minta. Huraikan selengkapnya. E, F, G, H ialah image. Ini adalah image bagi ABCD. So ini objek, ini image. Apa yang dia buat ni? Dia buat translasi ke? Dah tentulah salah. Sebab translasi, objek dan image sama bentuk. Yang berubah kedudukan je. Kalau awak berdiri, awak berubah ke sana pun berdiri juga. Awak duduk ke sana pun duduk. So bukan translasi. Pantulan, boleh ke pantulan? Pantulan sifat dia apa? Terbalik. Songsang, inverted, terbalik. So kalau awak tengok sini dengan ini, dia tak terbalik. So dia melakukan apa ni?
Dia melakukan putaran. Jawab saja putaran dah dapat 1 markah. Ayat kat sini. Putaran. Ejaan kena betul. Putaran. Dapat 1 markah. Okey. Putaran mesti ada apa? Mesti ada sudut dan arah. Dia buat putaran ni berapa darjah? Berapa darjah ni? Siapa boleh jawab? ,180 darjah. Kenapa 180 darjah? Okay, kita gunakan titik bucu, mana-mana bucu yang awak suka. Contohnya cikgu nak guna ni, titik ni. Kalau 90 darjah, awak ada cara kan? Cikgu nak tunjuk GM ni tak boleh. Kalau kat kelas senang sikit. Kalau cara cikgu kan, macam ni L, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bahagi 2, 3, masukkan 3, 1, 2, 3. Tak boleh. Sini dengan ni tak boleh, yang lain tak boleh sama. So ini bukan 90 darjah, ini adalah 180 darjah. Kenapa 180 darjah? Sebab ini dengan ini cikgu garis panjang-panjang tau. Garis. Yang ini kawan dia mana? Kawan dia yang ini. Garis. Yang ini kawan dia dengan E. Garis. So awak akan nampak dia punya pusat dekat sini. So dia adalah putaran 180 darjah. Kalau 180 darjah, ada arah ke tidak? Tak adalah, sebab kalau ikut arah jam pun sama. Lawan arah jam pun sama. So awak tulis 180 darjah pun dah dapat 1 markah. Putaran 180 darjah pada pusat. Kena tulis pada pusat. Pusat dia berapa tadi? Pusat dia adalah ini. 7, 7, 4. Dapatlah 3 markah. Kat mana markah dia? 1, 2, 3. Okay, cikgu nak ingatkan, dalam SPM, walaupun jalan awak punya belakang ni betul, tetapi ejaan depan ni salah, belakang kita tak tengok. Okay, so berhati-hati dalam penulisan. Ejaan depan betul, baru kita tengok belakang. Kalau depan dah salah, belakang tak tengok walaupun betul. Okay. Okay, soalan yang kedua, W. W. Cikgu padam balik. Kejap. JKLH adalah image bagi EFGH. Ni objek. Ini objek, ini image. Kalau yang ini barulah putaran 90 darjah. Okay, ayat dia macam mana? Ni 90 darjah Ni kat sini dia putar. Ini dengan sini putar 90 darjah. Ayat dia kena betul. Macam mana cara penulisan dia? Putaran 90 darjah. Mesti ada perkataan ikut. Jangan awak tulis arah jam. Tak boleh, salah. Mesti ada ikut arah jam. Pada pusat apa? Kat sini ada huruf H kan? Awak boleh pilih H. Pada pusat H. Ataupun awak boleh tuliskan koordinat dia. Koordinat dia berapa? 9, 95. H95. Salah satu awak tulis, cikgu terima. Nak tulis dua-dua boleh. Tetapi kalau dah salah satu salah, dikira salah lah. Kita akan tanda yang salah. Okay, so kat sini dapat 3 markah. 1, 2, 3. 3 markah. Okay, tengok jawapan Eugene betul ke tidak?
Okay, betul lah jawapan Eugene. Okay, macam ni cikgu terima lah yang 180 ikut arah jam. Cikgu terima juga. Kalau awak buat lawan jam pun sama juga maksud dia. So kat sini Eugene semua sekali dapat 6 markah. Okay, soalan. Ni soalan bahagian C. Soalan bahagian C. Ungkapkan panjang sisi SR tanah tersebut dalam sebutan X. Dia nak panjang SR. Panjang SR, mana SR ini kan? Sama dengan atas. 35 tambah X. Itu je lah jawapan dia. 35 tambah X. Dah dapat 1 markah. Okey, kemudian nombor 2, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi luas. Luas, dia nak luas. Macam mana nak cari luas? Luas adalah panjang darab lebar. Apa panjang dia? Panjang dia 35 tambah X. 35 tambah X, buat kurungan. Tambah, darab, bukan tambah. Darab tak payahlah cikgu buat kurungan terus. Darabkan dengan lebar. Apa lebar dia? Yang ini. 12 tambah X. 12 tambah X. Selesaikan. Yang ini adalah algebra. Kembangkan. Kembangkan ni praktis sendiri. Cikgu tak nak tunjuk. Awak dah belajar dulu. So last kali nanti jawapan awak. Kita tengok jawapan Eugene. Tak kembangkan pun Eugene? Kena kembangkan. Dia nak bentukkan satu ungkapan kuadratik. Faham tak maksud kuadratik? Kuadratik wajib ada kuasa 2. Wajib ada satu pemboleh ubah. Tengok balik maksud kuadratik. So ini kena kembangkan. Jawapan dia apa? Kejap. Cikgu tunjukkan jawapan dia. X kuasa 2 tambah 47X tambah 420. Kat sini baru lagi 1 markah. Ni you dapat 1 markah je. Ini bukan ungkapan kuadratik, itu faktor. Pemfaktoran tu. Okey, soalan 3. Soalan 3, diberi luas kawasan tidak berpaya. Siapa yang tak buat tu dia tak faham lah apa maksud yang berpaya tu kan. Tidak berpaya yang ini. Okay, dia kata luas kawasan yang tidak berpaya adalah 650. Yang ini 650, yang ini tak tahu berapa. So kat sini awak dapatlah L kawasan berpaya sama dengan 650. Macam mana nak dapatkan kawasan berpaya? Luas segi 4 tolak luas segi 3 sama dengan 650. Macam tu, itu konsep dia. Sebenarnya cikgu ajar konsep dia sampai sini. Yang lain tu kemahiran awak untuk cari luas. Untuk cari luas segi 3. Segi 4 dengan segi 3. Masukkanlah. Gantikan, tengok Eugene buat. Mana ni? Sekejap. Eugene tak tunjuk pun. Mana jalan kerja Eugene? Tertinggal. Tertinggal, dia terus bagi jawapan. Tolak 230. Okay, luas segi 4 ini. Cikgu tulisnya dulu 35X. Yang ini 35 tambah X. Yang ini lebar dia ni 12 tambah X. 12 tambah X. Untuk segitiga X dengan 12. Yang ini X dengan 12. Okay, gantikanlah dalam formula 35 tambah X 12 tambah X tolak 1/2 luas segitiga panjang darab lebar 12X sama dengan 650. Buat ini dapat 1 markah. Macam Eugene tadi tak buat. So tak dapat 1 markah kat situ.
Okey, seterusnya ini nanti awak selesaikan. Dapatlah macam Eugene. Dapat ni. Cikgu tulislah kat sini. Ni selesaikan nanti. Dapatlah X kuasa 2 tambah 41X tolak 230 sama dengan 650. Kejap, sorry. Sama dengan 0. Okey, kat sini dapat 1 markah sebab awak dah berjaya membentuk satu persamaan kuadratik sama dengan 0. Dapat 1 markah. Kemudian macam biasa tentukan nilai A, B, C, masukkan dalam kalkulator, dapatlah jawapan dia nanti X sama dengan 5, X sama dengan negatif 46. Kurungan jangan lupa yang itulah markah awak. Kadang-kadang awak dah rasa dah awak pandai jawab semua ni, tapi dari segi penulisan tu awak salah. So jangan rasa diri tu hebat sangat. Kena sentiasa berhati-hati dalam menjawab soalan. Jangan overconfident. Jangan overconfident. Tambah 46. So markah pemfaktoran ni 1 markah. Kemudian jawapan soalan nak apa? Cari nilai X. Okey, sekarang soalan awak adalah situasinya dalam panjang kan? Situasi dia panjang paya, sisi paya ni semua panjang. So bila panjang, awak ada 2 jawapan, negatif tak logik. So awak kena pilih X sama dengan 5. Macam mana nak pilih? Garis macam ni pun cikgu dah anggap awak pilih. Okey, so kat sini 1 markah. Okey, dah selesai. Okey, soalan B. Soalan B apa? Pak Maon telah membeli tanah terbiar tersebut dan memagar sekeliling kawasan dengan pagar berkualiti berharga RM13 semeter. Beliau mempunyai bajet sebanyak RM2,000 untuk digunakan. Tentukan sama ada bajet mencukupi atau tidak sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah separuh. Ada separuh daripada jumlah keseluruhan harga pembelian pagar. Dia nak pagar apa ni? Dia nak pagar tanah dia ni. Sini. So kat sini awak kena cari panjang kat sini. Ini 5. 5, 12. Hafal lah. 5, 12. Sini 3, 13. Kat situ dah dapat 1 markah Okay, tengok Eugene buat ke tidak? 13. Ni Eugene janganlah tulis 13 je macam ni. Tulis panjang. Okay, dia tulis. AB sama dengan 13. Okay, dapatlah 1 markah kat sini. Okay, kemudian cari perimeter. Perimeter macam mana dapat? Okay, tengok 35. Cikgu tukar pen lah. Dia nak pagar kan? Dia nak pagar sini 35, dia nak pagar sini berapa? 12 tambah 5, 17. Dia nak pagar sini 35 tambah 5, 40. Dan dia nak pagar sini. Tadi kita kira dapat 13. Tambahkan semua. Dapat berapa? Darabkan dengan kos. Kos 1 meter adalah RM13. Okay, darab RM13, dapatlah 1430. Okay, dapat 1430. Lepas tu, kat sini awak dapat 1 markah. Sekejap. Ini awak dapat 1 markah. Awak tambah semua. Lepas tu awak darab 13, dapat 1 markah. Kemudian macam mana dapat 2145? Darab 1.5. Kenapa darab 1.5? Eugene, kenapa darab 1.5?
Ini harga kos dia pasang 1430. Okey, upah. Dia kata upah tadi apa? Ayat dia. Tadi cikgu bulatkan. Sekiranya upah pemasangan pagar tersebut adalah separuh daripada apa? Dari jumlah keseluruhan harga pagar. Awak dah kira kan harga pagar 1430. Okey Eugene. Separuh. Bila separuh, tambahkan dengan 1430 bahagi dengan 2. Ini kos upah. Yang ini harga pagar. Harga pagar. Dapat berapa? Dapatlah 2145. So dekat sini dapat 1 markah. Okey, soalan tanya, cukup ke tidak cukup? Awak kena jawab. Sama ada bajet tersebut mencukupi atau tidak. Ayat tidak cukup. So betul. Dapat 1 markah. Okey, ingat untuk soalan 16 ni markah dia 15. So dia punya jalan kerja tu setiap baris tu akan ada markah. Awak jangan skip jalan kerja. Okey. Ni semua sekali dah dapat berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Ni baru yang ini, belum atas. Yang atas tadi dah banyak dah markah dia tadi. Okey dah, settle. Soalan C. Okey, diberi Pak Maon masih belum memutuskan. Tak nampaklah ayat dia. Tengok kejap sini Okey, Pak Maon masih belum memutuskan keluasan sebenar kolam ikan. Okey, sekarang Pak Maon dia nak buat kolam ikan dekat kat mana ni dekat tempat dia ni lah. Okey, dia nak buat kolam ikan. Tapi dia nak tahu nilai paling maksimum, hitung nilai paling maksimum panjang lengkok dalam M yang boleh dibina oleh Pak Maon. Dia nak tahu panjang paling maksimum. Maksudnya dia nak kira perimeter ni. Berapa dia nak buat kolam. Kolam ni boleh macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dia nak buat yang paling besar. Yang mencukupi tanah dia ni. So maksudnya kat sini lah. Okay, kat sini dia punya bentuk kolam. Berapa je jari kolam yang dia boleh buat? 12 tambah 5, 17. So jari dia adalah 17. Okay, so carilah panjang lengkok. Ada formula kat depan. Hari tu cikgu dah ajar kan? Formula kat depan. Pak Sains cikgu tak ajar hari tu. Pak PA. Dekat formula depan tu ada panjang sektor. Sama dengan 360 darabkan dengan 2 pi J. Masukkanlah je jari apa semua. So nanti dapatlah jawapan. Tengok jawapan Eugene. Kenapa 13? 17 Eugene. Salah. Bukan 13. 17. Salah ni. Dia nak paling maksimum dia boleh buat kolam. So samalah dengan kelebaran tanah dia tu. Iaitu 17. So jawapan dia adalah 26.71. Saya mark yang lain yang dah buat tu. 26.71. Jalan kerja atas ni dapat 1 markah, atas dapat 2 markah, bawah dapat 1 markah. Okay dah. Okay last sekali. Okay Eugene tak buat. Soalan last sekali. Okay, ni adalah soalan set. Hubungan. Nyatakan hubungan A, B dan C. A, B dan C. Pen. Tengok mana yang sama. Pen dengan pen.
pen dengan pen, buku nota dengan buku nota. So maksudnya C berada di dalam A. C berada di dalam A. So ni C lah. C ada dalam A. Sebab pen dengan buku ada dalam A. Okay, kemudian B. B dengan A. B dengan A. Pembaris, pembaris. Pemadam, pemadam. So yang lain tak sama. So maksudnya A dengan B bersilang. Ini adalah B. Dapatlah berapa markah ni? 2 markah. Okay, soalan nombor 2. Lorekkan kawasan A persilangan B ke satuan C. A persilangan B dekat sini. Bersatu dengan C. Sini. So dapat lagi 1 markah. 3 markah kat sini. Okay, soalan B. Ni senang je ni. Awak macam ni soalan tadika ni. AB 5. Buatlah garisan AB 5. Okay, lagi. Tengok soalan. Cikgu lengkapkan ni. A dengan F nilai dia 3. Ini budak tak pergi sekolah pun boleh buat ni. 16. 16, yang ini 10. Yang ini 20. A dengan E hubungan dia 12. Yang ini hubungan dia 8. Dah selesai. Dapatlah 2 markah. Okey, soalan 2. Ni cikgu nak tekankan pokok. Buat ulang kaji. Apa dia maksud pokok? Pokok adalah, ni formula pokok. Ni keluar soalan trial hari tu. Bina pokok. Ada yang bina pokok betul-betul. Tingkatan 5. Suruh lukis pokok, dia lukis pokok macam ni. Apa dah. Ini bukannya soalan seni visual. Ini soalan matematik. Pokok. Apa maksud pokok? Pokok adalah tepi sama dengan bucu tolak 1. Ingat formula ni? Tepi sama dengan bucu tolak 1. Okey, berapa bucu kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Bucu ada 6. Okey, tepi ada berapa? Tepi tu garisan. 1, sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. Ada 7 tepi. Sekarang graf awak ni ada 6 bucu dan 7 tepi. Daripada 6 bucu dan 7 tepi ni, sila bina pokok. Formula pokok tadi adalah bucu tolak 1. Bucu ni tadi 6 kan? Okey, masukkan 6 tolak 1 sama dengan 5. So, untuk buat pokok, mesti tepi awak ada 5. Tepi asal awak ada 7. Kena jadikan 5. Kena buang berapa? Kena buang 2 tepi. Buang 2 tepi, syarat dia adalah paling minimum. Bila paling minimum maksudnya ni pemberat awak ni. Ni 5, 12, 8, 20 ni semua pemberat. Dia nak jadikan pokok awak ni paling ringan. So awak kenalah buang pemberat yang paling berat. Mana satu pemberat yang paling berat? ED? Apa ED? Oh, ED cikgu lupa nak garis. Okey, cikgu nak tanya, nak buang pemberat yang mana? Oh, so tepi ada 8 lah kejap. Ni 4. Ni ada 8. Nak buang berapa tepi? Nak buang tepi yang mana? Bagi tahu cikgu. Awak nak buang berat yang berapa? $20, 16 lagi? Mana antara yang lagi berat lagi?
kena buang, kejap, sorry. Mana soalan? Awak kena buang 8 kan? Awak kena jadikan 5. So awak kena buang 3. FC. Betul, FC buang. 20 ni awak buang kan? Okay, Miti jawab 16. Okay, betul lah jawapan masing-masing. Buang ini, 12 buang, 16 buang, dan yang ketiga paling berat 12. Buang garisan tu. So, awak punya jawapan nanti akan jadi pokok dia macam ni. Ni dah buang. Ini dengan ini. Okay dah. Tulis saya lengkapkan 3, 5, 8, 4 dengan 10. Lepas tu jarak minimum, nyatakan, jumlahkan semua sekali. 3, 5, 8, 4 tambah 10. Nak habis bateri dah, tambah 4 tambah 10. Semua sekali dapat 30 km. Ni dapat 2 markah, ini dapat 1 markah. Tadi atas awak buat 2 markah. Okay dah. Okay, soalan C ni tak payahlah. Ni cikgu tak bincang. Cuma cikgu nak bincang lagi satu. Cikgu nak ingatkan yang ini. Yang ini adalah graf. Graf ini adalah graf terarah. Okay, kalau tentukan nilai X1, macam mana nak tentukan nilai X1? Dekat B, sekejap. Ni last sebelum laptop cikgu mati. Ni B, dia ada in, and sama dengan out. Okay, in maksudnya anak panah yang masuk dekat B. So awak perasan kat sini yang masuk adalah X2. X2 sahaja. Yang out ada 2 garis. Apa dia out? 11 dengan X1. X1 tambah 11. Okay? Okay, seterusnya apa lagi yang awak boleh guna? Sini. Tengok dekat E. Ini tadi dekat B. Tengok dekat E. Okay, E, in and out. In dia apa dia? In adalah 20. Out adalah X2. So dah dapatlah aliran masuk dia. Aliran masuk dan keluar dia ini. So X2 sama dengan 20. So bila awak dah tahu X2 20, gantikan kat sini 20. Ganti 20, dapatlah nilai X1 berapa? 9. Macam tu. Okay, so dah habis. Cikgu nak ingatkan, sila baca je lah. Yang ini cikgu dah pernah suruh awak buat kan? Soalan 6 ni. Soalan 6 ni buat ulang kaji semula. Soalan 6. Okay, itu saja. Okay dah, setakat ni ada soalan tak? Ada. Untuk nombor 13 soalan tadi. 13 mana? 13, kejap. Okay. Apa dia? C. Pemenangnya B ke A? A tadi, betul. Jawapan Eugene tadi betul. Pemenang dia adalah A kerana min nilai min dia tinggi. Tapi kalau dia tanya konsisten, tengok kepada sisihan piawai. Pemenang A sebab min tinggi. Konsisten B sebab sisihan piawai rendah. Okay, itu saja. Okay, jelas Okay.
Jawapan untuk 15A3. 15A3. Salah ke cikgu? 4-2. Nak confirm je. Terima kasih cikgu. Okay. So cikgu nak ingatkan, exam nanti kalau boleh, kalaulah awak ada masa lebih, bahagian C tu pilihan kan? 15 markah, ada 2 soalan. Kalau awak ada masa yang lebih, buat kedua-dua soalan. Kalau ada masa lebih lah, kalau tak ada tak payah buat. Fokus kepada soalan yang wajib sahaja. Kalau ada masa lebih tu, nanti cikgu akan tanda kedua-dua soalan yang awak jawab tu, cikgu akan pilih markah yang tertinggi. Okay, so habis dah.